Terima kasih Naulela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan Pahang disaran menyokong pembinaan lebih banyak loji janakuasa biogas mengikut kesesuaian dan keperluan yang dilihat mampu mendatangkan manfaat pada rakyat khususnya dari segi ekonomi. Pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah bertitah, pembinaan loji sedemikian masih kurang dan seharusnya diberi perhatian bagi membantu menyelesaikan isu bekalan elektrik dan air di Pahang, terutamanya di kawasan luar bandar. Bukan sekadar loji biogas, baginda turut mengalu-ngalukan projek-projek teknologi hijau lain kerana Pahang kaya dengan sumber alam semula jadi yang turut berpotensi menjana lebih banyak tenaga yang diperbaharui. Baginda turut menyarankan agar kilang kelapa sawit di negeri ini mengeksploitasi sisa sawit sebagai sumber tenaga diperbaharui. Pahang ni memang sudah terkenal dengan plantation palm oil dan sudah sampai masanya setiap plantation mempunyai dia punya factory dia supaya setiap bahan yang dikeluar daripada pokok kelapa sawit ni dapat diguna 100%. Baginda bertitah dengan pembaharuan tersebut, kebergantungan terhadap sumber gas, petrol dan arang dapat diminimumkan. Tengku Abdullah sebelum itu merasmikan loji janakuasa biogas Sri Jelutong di Pekan. Loji janakuasa itu mampu menghasilkan tenaga elektrik yang diproses daripada sisa kelapa sawit bagi menampung penggunaan elektrik di 1,200 rumah di kawasan tersebut. Penjanaan tenaga yang menggunakan teknologi inovatif double scrubber itu membolehkan gas metana yang terhasil diperangkap untuk mengurangkan karbon dioksida dengan kadar sama dengan 2,000 kenderaan dalam 1 tahun. 11 juta ringgit diperuntuk bagi pembinaan loji ini yang bermula pada Januari 2015 dan siap sepenuhnya Ogos lalu. Projek Taman Perindustrian Kuantan atau Malaysia China Kuantan Industrial Park MCKIP yang melibatkan pembinaan kilang besi dan keluli moden bersepadu menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Kerajaan negeri menafikan bahawa projek yang mengumpulkan nilai pelaburan RM19 bilion sehingga akhir tahun lalu telah meminggirkan penduduk setempat. Terusnya, Yang Bahagia Ketua Perangkawan Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob kesal dengan pelbagai fitnah yang dilemparkan kepada kerajaan negeri berhubung projek tersebut. Ia termasuk dakwaan bahawa pemohon wajib mengetahui bahasa Mandarin sedangkan perkara itu merupakan satu kelebihan kepada pemohon sekiranya ada. Ini kerana tenaga kerja dalam kalangan warga China di MCKIP mengalu-ngalukan pekerja tempatan yang memiliki kelebihan berbahasa Mandarin bagi memudahkan mereka berhubung. Saya difahamkan dalam interview berkenaan jadi isu mereka memerlukan mereka yang mahir berbahasa Mandarin. Sebenarnya kita telah siasat, telah semak. Itu hanya sebagai tambahan saja. Bagaimanapun, Datuk Seri Adnan berkata, kerajaan negeri akan menyiasat dakwaan tersebut dan akan dibincangkan dalam mesyuarat mingguan ESCO minggu depan. Sempena sambutan Hari Deepavali esok, 55 orang kurang nasib baik di Karak dan Bentong menerima sumbangan pakaian baharu. Sumbangan daripada Pertubuhan Jaringan Cemerlang Masyarakat Bersatu Bentong bertujuan menceriakan 30 peserta dari pusat dalam komuniti PDK Karak dan 25 orang yang memerlukan di Bentong. Menurut Timbalan Pengerusi JCMB, Datin Kelvidejit Kaur, bantuan seperti ini bertujuan memberi keceriaan kepada mereka yang kurang berkemampuan menyambut perayaan dan ia akan diteruskan setiap tahun serta meliputi semua perayaan. Program ini pernah diadakan pada tahun lepas dan kita akan buat pada tahun ini dan tahun yang seterusnya. Di samping itu, saya harapkan bantuan yang diberikan dapat memberi keceriaan kepada kanak-kanak ini untuk menyambut Hari Deepavali pada hari Rabu ini. Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua kaum India di negara ini. Ini merupakan tahun kedua kita menerima sumbangan daripada mereka.
peserta-peserta penerima-penerima juga nampak ceria dengan happy sebab dapat baju raya setiap tahun tu. Jadi terima kasihlah kepada mereka. Saya bangga kerana dapat baju baru seronok. Saya berterima kasih kepada Datuk Jasri dan Datin Kevin. Berapa helai baju? Dua helai baju. Warna biru. Laporan itu tadi mengakhiri bingkisan dari Pahang. Kembali bersama rakan penyampai Nolela di Angkasa Puri. Silakan.